Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dari bumi bertuah Haram Makkah, Baitullahil Haram, saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha. Selamat menempuh penghidupan, selamat menjalani tugas-tugas harian, disamping tidak mengabaikan tugas utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi bertuah Makkahul Mukarramah, kami telah selesai menjalankan ibadat asas rukun-rukun haji. Selesai tawaf, selesai sa'i, setelah sebelumnya berwukuf. Kini menunggu hari-hari untuk menyelesaikan ramyul jamarat, melontar jamrah. Mengambil kira dalam keadaan ataupun suasana yang begini sibuk, dengan insan-insan yang melaungkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang untuk menyahutkan seruan-Mu. Kami datang ya Allah untuk menyahut keseruan-Mu. Seruan yang tidak menyekutukan kamu ya Allah. Seruan suci itulah yang menjadikan lambang utama kepada pekerjaan haji. Kalau kita lihat semula, menilai balik antara pengucapan insan seluruhnya, 2.8 juta angka rasmi yang mengerjakan haji tahun ini, tanpa seorang pun ketinggalan untuk menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan laungan dan ulangan-ulangan, ya Allah, kami datang untuk menyahutkan seruan-Mu. Apakah insan ini menyangka bahawa cukup dengan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadat haji itu sempurna sudah labbaik Allahumma labbaik? Tidak. Haji ini mendidik insan Muslim agar sentiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari alasan untuk menolak atau mengendalakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Haji penuh dengan analogi-analogi. Pekerjaan haji penuh dengan iktibar-iktibar, dengan lambang-lambang ibadat yang dipanggilkan amrun ta'abudi. Perintah Allah ditunaikan secara penuh tekun, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada di antara perintah-perintah itu yang akal kita tidak sampai kadang-kadang menilai mengapa itu Allah perintahkan. Lihat sebagai contoh, mengapa Allah perintahkan insan kesemua memulakan haji itu yang Nabi sebut Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafah. Haji itu kemuncaknya, permulaannya, kesudahannya ialah wukuf di padang Arafah. Mengapa wukuf? Dalam keadaan serba kekurangan, insan yang begitu ramai, kemudahan yang memang terhad, di pertingkat macam mana pun friction berlaku. Karena itulah maka dilihatkan itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Faham atau tidak faham, itu syair, itu syiar, itu hukum. Patuh, semua orang patuh. Mabis di Muzdalifah,
insan bergelimpangan di di Muzdalifah, tidur tepi jalan, tepi dengan roda kereta, di bawah jambatan, di tepi longkang dalam longkang. Semuanya mabit atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mabit Muzdalifah. Insan patuh, mari balik ke Mekah. Tawaf, mengucup Hajar Aswad. Semuanya lambang-lambang. Baitullah sendiri pun lambang. Walaupun terjemahannya rumah Allah. Apakah itu rumah Allah yang hakiki? Atau lambang kepada penyatuan ummah, yang Kaabah itu menjadi lambangnya. Nama yang sebaik-baik lambang ialah namanya Baitullahil Haram. Sa'i, berjalan pergi balik, berlari-lari anak, lambang. Perintah Allah Subhanahu wa taala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah adalah merupakan syiar-syiar, lambang-lambang perintah Allah kepada manusia. Melontar jamarah, batu kecil dilontarkan ke tempat tempat lontaran, ramyul jamarat. Lambang dikatakan bahawa Bismillahi rajman lisyaitani wa hizbih. Dengan nama Allah saya lontar syaitan dan suku cakatnya. Kalaupun syaitan ada di situ, mengapa dia tunggu? Pastilah mereka tidak ada. Tapi syiarnya ada. Gangguan utama kepada manusia ini syaitan, maka dikatakan rajman, suatu perbuatan yang mengajak diri kita ini melakukan kebencian, kemarahan kepada syaitan yang mengganggu anak Adam. Kita lontar dia. Kesemuanya merupakan syair. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang mengagung-agungkan, membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang memiliki hati yang bertakwa. Kemuncak di pekerjaan haji ini ialah menempah tempat di hadapan Allah sebagai insan yang bertakwa. Itulah yang disebutkan dengan jelas dalam suratul Hajj. Ada surah dalam Quran nama suratul Hajj, surah haji. Ada 78 ayat. Kalau kita baca balik suratul Hajj daripada awal sampai akhir, kita akan berjumpa ayat yang menceritakan tentang haji itu. Ada 4 ayat. Satu, ayat 17, 18, 19, 20. Itulah ayat yang wa'adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Ada 4 ayat. Isytiharkan, wajibkan kepada manusia mengejar haji, mereka akan datang walaupun dengan berjalan kaki. Keseluruhan ayat daripada awal sampai akhir, hanya 4 itu secara khusus yang Allah ceritakan pasal haji. Yang lainnya Allah ceritakan pasal yang lebih besar daripada haji. Daripada ayat yang pertama dikatakan bahawa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai insan, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu. Sesungguhnya kata Allah,
kegoncangan alam ini di saat berlaku hari kiamat, kegoncangan yang amat dahsyat. Kalaulah dapat kamu saksikan pada hari itu, kamu akan lihat semua yang mengandung kandungan, ibu yang mengandung anak dalam kandungan, ibu yang sedang menatap, melihat anak sedang menyusu, akan melemparkan, akan mengeluarkan, akan memisahkan mereka dengan kandungan mereka. Ihsan dilihat seolah-olahnya macam orang yang kegila-gilaan, orang yang mabuk kemabukan. Mereka tidak gila dan tidak mabuk, tapi mereka gerun melihat kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang kiamat itu sebagai permulaannya. Allah menceritakan hal kiamat, keyakinan datang kiamat. Saya boleh tanyakan kepada kita, wa in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab. Kalau kamu ragu kepada adanya kiamat yang akan mendatang kepada kamu, kamu kena ingat, kami, kata Allah, yang mencipta kamu daripada tanah. Kami jadikan kamu, kami besarkan kamu, kami rezekikan kepada kamu. Nak mengajak manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Haji cakap pada hari kiamat bermula dengan ittaqu rabbakum, bertakwa kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah dijelmakan dalam kerja-kerja haji yang kita buat, yang semua orang buat. Patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari alasan untuk menolak, tanpa mencari alasan untuk menjauhkan diri daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini kita buat cara amrun ta'abbudi, kalau Nabi kucup Hajar Aswad, kita kucup Hajar Aswad, mengapa batu dikucup? Ta'abbudi. Mengapa kita tawaf? Ta'abbudi. Ta'abbud maknanya meletakkan insan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintahnya. Adakah ruh, spirit yang berada dalam haji itu diterjemahkan kepada penghidupan? Bila kita balik ke tanah air, di kalangan yang mengejar haji ada pemimpin besar, pemimpin pertengahan, pemimpin kecil. Mereka menyusun atur penghidupan insan. Sudahkah mereka mengambil kira bertepatankah tidak perencanaan susun atur itu dengan kehendak Allah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Lihat kepada ayat, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima ulaikum min qabli yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Apakah tidak kamu melihat, kata Allah, kepada orang-orang yang mendakwa, orang Islam, orang mukmin, pemimpin atau tidak pemimpin, yaz'umuna, yang mereka mendakwa, dia menyebut-nyebut, kami beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, sedangkan mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Bila sampai kepada melaksanakan undang-undang kepada manusia, menghukum manusia, mereka mengambil hukum-hukum ciptaan manusia yang Quran istilahkan sebagai at-taghut. Taghut dalam contoh lain sedang kita faham, Allah perintah Nabi Musa AS dengan Nabi Harun, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, dia sudah menjadi taghut. Tagha, taghut, melampau, meninggalkan yang benar, meninggalkan yang hak,
meninggalkan hukum Allah, melaksanakan hukum yang dibuat oleh manusia. Waqad umiru an yakfuru bih. Allah perintah kita manusia, kufurlah kamu, tolaklah kamu. Jangan kamu laksanakan hukum manusia. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Hukumlah manusia ini dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikut kehendak nafsu manusia. Nafsu manusia ini macam contoh tadilah kita lihat nafsu manusia. Bila sudah berkuasa, bila sudah ada kuasa, bila sudah tidak ada yang dapat menandingi mereka, bila dah kaya, bila dah hebat, sampai kepada peringkat Fir'aun mengatakan, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia sanggup sampai ke peringkat, dia kumpulkan rakyat dia, dia isytiharkan diri dia sebagai Tuhan kamu yang maha tinggi. Sampai begitu manusia ini. Dan insan-insan yang tidak mengambil iktibar daripada pekerjaan haji yang amrun ta'abudi tadi, yang mengajak manusia ini meletakkan mereka sebagai hamba kepada Allah, mematuhi perintah Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa insan menjadi degil? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya kata Allah, manusia ini amat hebat penentangannya kepada Allah. Kanud, amat keras kepalanya, tak mau dengar nasihat, tak mau kembali kepada yang benar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia menyaksikan sendiri perbuatannya itu. Dia tahu dia buat yang menyalahi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insan-insan inilah Allah perintah datang mengerjakan haji untuk melihat balik antara apa yang mereka lakukan dengan ibadat haji yang dituntut kepada mereka, menuntut mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, nak patuh semua perintah Allah. Jadi sekecil-kecil perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintah kita misalnya dalam masa tawaf yang pertama, tawaf qudum kita panggil. Tawaf qudum sunat membuka bahu kanan. Kenapa bahu dibuka? Tidakkah tutup lebih baik daripada buka? Tidakkah Islam keseluruhannya menyuruh kita menyempurnakan tutup aurat dan sebagainya? Tidak payah dipersoalkan. Bila sabit itu sunnah, kita buka sahaja bahu kita dan kita berjalan. Mengapa pakai kain yang tidak boleh bercentum? Tak boleh jadikan cantuman. Tak seorang pun pakai kain yang bercantum. Semuanya sama, warna sama. Nak menyatakan didikan itulah yang nak mengajak manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dipanggil Allah. Di sini pengajaran. Sepanjang saya ada di Mekah ini, baru sekali saya berjumpa 3 hari sudah sembahyang maghrib yang tidak ada sembahyang jenazah. Sekali baru saya berjumpa yang sembahyang tidak ada jenazah di belakangnya lepas sembahyang. Lainnya kesemua, bukan satu jenazah, mungkin puluhan jenazah kita lihatkan dibawa keluar. Nak mengatakan bahawasanya ini mati menunggu manusia pada bila-bila masa kita akan dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenang demikian, kita kaitkan dengan kita ya hamba kepada Allah, nak bertakwa kepada Allah, dan haji mengajak kita bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Jangan
ketinggalan ketakwaan itu sampai kita dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlakulah insan ini yang melawan kehendak Allah, melawan peraturan Allah, mengesampingkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan bernegara, dalam pegangan kehidupan insan yang sementara ini. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak mencapai tahap ketakwaan kepada Allah, tak patuh Allah Subhanahu wa taala, cuba lihat kepada surah Al-Muddathir, khasnya ayat 9, 10, 11 sampai ujung. Allah sebut apa? Allah sebut dengan bahasa yang agak keras. Terasa ayat itu ayat marah. Kita lihatkan cara bahasa marah. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida summa yatma an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu su'uda. Sampailah kepada sambungan ayat. Makna dia, Dharni, biarkan aku seorang untuk aku hadapi insan yang aku jadikannya sebatang kara. Akulah, kata Allah, yang menganugerahkan kepadanya hartanya yang cukup banyak melimpah ruah, anak pinak yang begitu hebat, begitu berjaya, dan aku mudahkan kepada mereka, kata Allah, wa ma'atulahu tamhida, aku berikan kemudahan kepada mereka dengan berbagai-bagai kemudahan, segala macam kemajuan, segala macam penghasilan, segala macam pencapaian. Tu wa ma'atulahu tamhida summa yatma'an azid, walaupun telah banyak aku berikan kepada mereka, kata Allah, kemudahan-kemudahan yang begitu banyak, dia masih tamak untuk aku bagi lebih. Kalla, tidak, kata Allah, aku tidak akan bagi lebih, kerana innahu kana li ayatina anida, dia menjadi orang yang paling keras kepala menghadapi ayat-ayat kami. Saurhiquhu su'uda, kami akan bebani hidupnya dengan berbagai-bagai tindakan kami kepada mereka, kesusahan kepada mereka, kepayahan kepada mereka, agar mereka kembali segera kepada kami. Ini ayat Allah dalam surah Al-Muddathir. Atas itulah maka haji menjadi suatu matlamat daripada penghidupan ummah, perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dalam hal menyerah diri kepada Allah, mematuhi perintah Allah. Itulah yang termasuk dalam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.